apa pun. Cumanya kalau ada soalan tentang drafting yang kamu tak faham, kamu boleh tanya lah. So kita round table lah. Nabil ada soalan tak drafting? Tak ada lagi, sir. Tak ada lagi. Okay. Kinho? Kinho ada soalan tak? Zarfan? Ada soalan? Tak ada, sir. Tak ada. Jad? Setakat ni tak ada, tapi tengah buat agak ni. Kalau jumpa saya tu beritahu apa. Cik. Ifa Amirah? Ifa? Wan Nur Hidayah? Tak ada, sir. Kalau tak faham nanti saya tanya, sir. Muhammad Iqmal? Tak ada, sir. Okey, sir. Zulzari? Tak ada, sir. Okey. Vera? Semua okey, sir, so far. Jingyi? Saya ada sedikit confused pasal yang part tolerance dan itu GD&T. Tolerance and Macam GD&T. itu value you cakap itu apa 0.003 itu you cakap kena kira dalam subjek lain tu. Saya tak tahu kenapa 0.003. 0.03, 30 mikron. Okey. Dalam ada satu subjek lah, subjek memang sebenarnya GD&T and tolerance take up ni adalah satu subjek yang mana kamu kena belajar satu semester lah, tapi tidak ditawarkan dalam program kamu. Saya tahu benda ni masa saya dekat overseas dulu. Satu subjek ni dia agak susah lah macam mana nak kira tolerance yang sepatutnya kamu letak dalam drawing. Bila kamu kerja nanti, dia ada drawing dan kamu dah design tapi kamu tak tahu nak buat tolerance kan. Apa yang current practice dekat kilang yang saya buat lah kan, saya refer, saya tak buat tolerance take up tu, cumanya saya refer kepada drawing lama. Contohnya saya buat muffler lah, exhaust muffler. Jadi setiap angle tu dia ada tolerance dia. Jadi saya nak tahu berapa tolerance yang sepatutnya saya buat. Saya akan refer kepada drawing model sebelum ni. Kalau dia tulis itu plus minus 0.5, saya letaklah 0.5. Yang itu paling mudah lah, cara paling mudah. Sampai satu ketika, bila kamu refer drawing lama, kamu sendiri akan tahu. Sebagai contoh, kalau benda tu plastik part, tolerance yang kalau untuk general dimension adalah 0.1, plus minus 0.1. Kalau untuk GD&T punya tolerance, biasanya dia main bawah 50 mikron. Jadi kamu dah tahu dah dekat mana kamu nak, berapa nilai yang kamu kena letak. Sebagai contoh untuk projek kamu, tolerance kalau benda tu plastik part, kamu buat 0.1. Kalau benda tu metal ataupun stamping part, kamu letak dia 0.5. Okey? Itu untuk general tolerance. Untuk GD&T kamu letak je 0.3. 0.03, 30 mikron. Okey? Boleh faham ah? Okey, boleh faham. So yang tak payah kira apa, sebab kalau nak kira tu memang lama lah. So untuk plastik part, kalau projek kamu tu plastik,
buat general tolerance dia adalah contoh kalau panjang dia 100 mm plus minus 0.1. Okey. Kalau benda tu stamping metal part, kalau die casting 0.1 juga. Kalau metal part stamping 0.5. Kalau benda tu welding, kalau welding selalunya kita letak lebih besar lah, 1 ke 1.5 macam tu lah. Okey. Kalau untuk GD&T yang tolerance yang lebih detail yang ada ABC tu, kamu pakai je 30 micron. Okey. Okay. Alright. So yang itu tolerance kena letak semua parts yang involved dalam assembly ke? Maksud you tolerance untuk general dimension ke atau GD&T? Tolerance untuk general dimension. Tak semua. Kalau kamu ambil dekat bahagian, kalau kamu nak letak, kamu state dekat features yang kita nak assemble dekat part lain. Yang itu yang kita kena control. Benda-benda yang tak terlibat dengan pemasangan, contoh macam mana nak cakap, contoh macam saya buka lah, saya peringat Okey. Boleh nampak ah? Boleh sir, boleh. Okey. Contohnya yang kita nak assemble, features yang kita nak kena control adalah lubang ni. Yang ni dengan lubang ni je. Maksud dia dari segi lebar, dari segi lebar, yang ini dengan yang ini kita tak perlu control. Okey? Lebar ni. Tapi panjang ni kita kena ni lah. Panjang ni kita kena control. Okey? Bermaksud dekat sini kena ada GD&T ya. Boleh faham? Sebab dekat sini kita akan assemble dia dekat connection dan juga screw dan juga ada lagi stick lagi satu kan. So kalau benda ni lari, screw tak boleh masuk. So yang ni kena control. Tapi lebar dia dengan radius dia ni kita tak perlu control. Kalau semua kamu letak GD&T, part kamu akan jadi mahal sebab semua benda kena kira dia punya dimension tight lah, susah nak dapat. Bukan susah nak dapat, boleh nak dapat tapi susah lah nak control. Mungkin kebanyakan part akan reject, jadi cost akan meningkat lah. Maksud dia dalam 1000 yang dihasilkan, hanya kalau semua kamu control mungkin hanya separuh je yang boleh pasang, separuh lagi reject. Jadi nak cover harga yang reject tu, terpaksa kamu includekan dalam kamu punya part cost ni. Dari situ, itu dari segi management lah, production management lah. Padahal kalau tak control pun boleh je pasang kan. Boleh faham? Kelas boleh faham lah? Boleh sir. Faham. Kena faham lah. Tak semua dimension yang kita kena letak GD&T.
bila kita letak GDNT, bukan setakat part tu jadi mahal, tapi kerja QC, bila nampak je GDNT tu dia akan check. Bermaksud benda dimension ni adalah important dimension. Bila important dimension, dia orang akan measure bahagian tu. Jadi production kamu pun akan slow lah sebab dia nak check banyak dimension kan bila kamu letak semua. Bukan setakat part cost naik, production cost pun naik sebab lead time dia jadi panjang. Okay, so sebagai engineer kamu kena tahu dimension mana yang bila pas kalau kamu kena control. Bila tak control, kemungkinan dia lari dan tak boleh pasang. Yang itu dimension tu kamu kena control. Kamu kena letak GDNT. Okay? Boleh, Jinggi? Boleh sir. Okay. Faham. Ada soalan lain? Sebagai contoh lah, kalau untuk projek kamu carilah tiga yang kena ada. Kalau part tu banyak dimension, banyak general dimension yang state, mungkin 3 daripada tu kamu boleh state ada GDNT lah. Kalau part tu simple macam part ni, mungkin kamu boleh state 1 saja. Okay? Maksudnya macam yang stick itu kan dia ada 2 lubang, jadi saya letak salah satu lubang punya GDNT saja. Ya, betul. Memang tak boleh dua-dua sebab satu tu sepatutnya jadi starting point kamu. Sebagai contoh, starting point kamu adalah center ni. Okay? Ni adalah datum A, ni adalah datum B. So dimension daripada datum A 240. Lepas tu dia punya position ni tak boleh lari 30 micron. So ambil position punya simbol, letak 0.03 AB ataupun ABC. Okay, boleh faham? Sini tak payah dah lah sebab sini dah starting point kamu 00. Boleh faham? Boleh sir. Tak apa, saya tunjuk ni lah, drafting terus lah. Okey. Ini contoh lah. Okey, saya letak ni sebagai datum A. Ini adalah datum B. So bermaksud sini center point sini adalah 00. So each dimension semua kena tarik daripada sini. Okay. So katalah ni kayu kan. So saya letak sorry. 0. So, bila saya nak letak GDNT, memang satu je lah sebab sini dah 00. So, saya ambil position. Saya letak ni. B, B, C.
Oh sorry, bukan dimension ni. Sorry. Dimension ni. Dimension ni. Dimension dekat sini lah. Dekat diameter 8 ni. Okay? Boleh? So, yang itu C refer dekat mana? C mungkin kamu boleh refer dekat sini lah. Aish. Mungkin sini adalah C kamu. Depan ke belakang ke. Okay? Bermaksud A ni adalah seolah-olah macam Z axis kamu, B adalah X axis, Y adalah kamu punya X axis lah. Lebih kurang macam tu lah. Dah ada 3 axis. Alright? Boleh faham tak? Boleh. So katalah sini ada macam tangga kan. Katalah sini macam ada tangga. So semua dimension semua kena tarik daripada datum tu lah. Sini. Then repeat lah. Kalau benda tu macam ada slot ke apa kan. Semua bermaksud semua daripada datum lah. Okay. Kalau pandangan tepi ni baru nampak datum C. Kalau ada sini tak nampak. Okay. So yang ni kita kena kontrol lah. Kena kontrol betul-betul. Maksud dia position dia A, B, C dia tak boleh lari. Tak boleh lari 30 mikron ke atas. Tak boleh lari lebih 30 mikron ke bawah. Tak boleh lebih 30 mikron kiri. Tak boleh lebih mikron kanan. Sebab itulah dia refer kepada A, B, C ni. Yang ni. Dan dia juga tak boleh lebih daripada. Tapi dia true hole. Selalunya bila true hole ni. Dia C ni tak payah letak pun tak apa. Tapi kalau letak pun tak menjadi kesalahan pun. Okay. Sebab bila true hole memang berapa tebal stick ni pun dia memang true hole. Tak kisahlah 7.15 ke, dia memang true hole. Dia tak akan jadi apa orang panggil dalam bahasa Melayu cangkat lah, cangkat. Jadi yang ini GD&T dia cuma letak dekat lubang yang perlu pasang skru ke macam-macam kan. So badan lain macam radius dia, panjang dia ataupun thickness dia pun tak payah letak GD&T kan. Ya, betul. Unless kalau kamu punya katalah stick ni dia bila pasang dia rapat dengan lagi satu stick lah, contoh kan. Contoh macam ni lah. Saya ambil lagi satu lah. Bila you pasang. Tapi apa yang you sebut tu betul lah. Untuk case ni. Katalah bila assembly. Bila pasang skru. Katalah sini. Rapat lah. Dia nak rapat. Okay. Katalah rapat. So bermaksud, sini pun kena kontrol lah. Takut kalau dia terbesar, dia akan interference. Kalau dia terkecil, kita unwanted gap. Tak cantik lah, gap terlalu besar. So yang ni kena kontrol. Kalau assembly case dia macam ni. Boleh faham Ji? Boleh. So tengok pada cara kamu pasang macam mana you assemble you punya produk. Okay? Teacher, Jap.
about this part, suppose not have two GD&D because have two assemble part. Not concept is go like this one. Macam mana tak faham lah, Adrian? Huh? Macam mana? Sorry? Pardon. Tak. Oh, Ah, because this stick are like example have two assemble part, right? The small and the big hole one. okay, alright. So suppose have two GT&D, not Yes. something like so is two GT&D lah. Ya. Okay. Understood. Sebab yang ni pun tak boleh lari kalau belah kiri another side lari, so sini dia dah tak align kan. Bila tak align, you punya connection akan jadi tak okey lah kan. Sini kan. Betul tak? Tak boleh assemble lah kalau saya ingat. Just want to ask about the GT&D only apply the thing pass through only, or the contact surface also want to put. Selalunya contact surface tu tak payah kot, sebab tengoklah contact surface tu macam saya tunjuk contoh macam ni. Macam tadi lah. Kalau dia tak boleh undo lah. Kalau tiba-tiba Because two thing assemble together, right? He also have the thing. You mean he want to fix the thing one ma. So I want to ask about the contact surface. you mean this one dengan contact surface ni lah. Still because if too small, it cannot be assemble. He will be loose, right? It will be off something, right? He will be loose. Saya rasa untuk assembly ni tak perlulah contact surface. Okay. Sebab contact surface dia as long as screw ni align, kalau dia lari 0.1 pun dia still lagi boleh pasang kan. Betul tak? But if some of the design will be like tapi kalau case tadi yang untuk assembly yang lain yang you rasa macam contact surface ni kalau tebal sangat lebih daripada 30 mikron tu ada problem, then you kena letak lah, you kena control lah benda tu. Kita tak mau nanti kita letak GD&T ni, kita tak mau ada isu tak boleh pasang. Okay? So just any possible part just put lah. Yes. Tapi janganlah terlalu banyak. Dia macam tak logik pula kalau part kamu tu terlalu banyak. Lain lah you buat watch yang macam Rolex punya watch apa semua tu. Yang tu memang precision dia kena tinggi lah kan. Yang itu boleh dikatakan hampir semua drawing dia ada GD&T. That's why dia punya jam pun ratus ribu. Dan dia punya production pun tak banyak. Okay? Picture about the symbol, the GT&T one, the symbol. Okay. Usually we just apply which one? Parallel and concentricity. Only just two symbol. Like usually use Position. Yes. Position, parallel. Flatness straight. Concentricity. Macam mana tapi dia depends pada case study lah. Tapi apa yang saya selalu guna adalah paling banyak sekali position lah. Position tu paling banyak sekali lah. Untuk I punya experience lah. Selain daripada position, parallel, perpendicular, lagi apa lah.
concentricity. Sebab I buat part engine kan, ada part engine dia precision lah, dia memang kena precise lah. Another question? Ada tak? Adrian? Yes. Another question? Can I ask other topic? Ada topik lain hari lah. Aduh. Kita round table lagi sekali. Tadi kita stop dekat Jing Yi. Zulzarik. Vera okey. Zulzarik tadi saya dah tanya dah kan. Ikmal ada Ikmal. Saya dah tanya belum? Dah sir. Dah. Hidayah saya dah tanya dah. Nabil ada soalan? Jad saya dah tanya dah. Kinhu saya tanya dah. Pavitra? Any question? Rabiatul? Any question? Rabiatul tak dengar suara lah. Kamu mute kamu punya ni kot, mic. Aiman? Okey dah, okey. Iskandar? Nak panggil Iskandar ke nak panggil Zul? Okey je. So kita ada berapa orang ni? 15 orang, lagi 2 orang tak ada. Siapa lah? Okey. Kalau tak ada saya tunjuk ni lah. Saya tunjuk rendering punya aktiviti lah. Okey, untuk rendering dengan animation tak perlu lab report, tak ada lab report. Maksud drafting ni adalah lab report kamu yang terakhir lah. Untuk rendering dengan animation tak perlu lab report, tapi saya akan access melalui projek lah. Bukan saya lah, Dr. Sabri. Dia nak tengok kamu punya animation dan juga rendering. Actually dalam Katia dia bukanlah specialize dalam rendering ataupun animation punya software. Nanti bila kait 2, kamu akan didedahkan dengan another software, we call it Keyshot, which is dia punya specialization dia dalam rendering and animation. Okay, yang itu lebih mudah dan lebih realistic bila you render. In Katia ni just a basic punya view which is cukup lah kalau kamu nak present for your project lah. Okay, so saya tunjuk dia mudah je, dia tak susah untuk render saja, bukan animation. Later you apply dekat you punya project. Kita dah tak ada dah lab report lah. Lab report drafting adalah yang terakhir dan tolong submit ikut schedule yang saya bagi. So saya share lah. Memandangkan saya dah open yang ini, kita buat case study yang ni lah. Katalah saya dah siap dah saya punya produk, saya dah lukis. Cantik lah ni. So, saya nak present dekat boss ataupun superior saya.
apa yang saya buat, saya akan render dia. Okay. First kali, you cari apply material punya icon dekat sini. So, bila you tekan, dia ada macam-macam jenis material dalam ni, which is default dalam library. Dia ada dalam katalog dia lah, dalam software ni sendiri. Agak terhad, tapi banyak pilihan lah, banyak juga pilihan. Kita tak terpakai semua pun. So far cukup je kalau untuk presentation yang biasa-biasa kan. Bukanlah yang biasa-biasa, yang kira cukup lah untuk presentation. So, katakanlah saya nak insert material dekat base ni. Base ni saya cakap, saya design, saya nak dia adalah metal. So, saya cari kat metal, saya tengok metal yang saya rasa sesuai, bukanlah sesuai yang saya nak design lah. So, saya pilih copper. Saya apply lah. Saya klik OK. So far, kalau kamu tengok dekat sini, macam tak ada apa perubahan pun. Padahal saya dah insert dah. Saya dah insert dah copper kat sini, nampak? Bila saya tekan 3 ni, dah ada copper kat sini. Tapi, tak ada apa effect. So, pergi dekat shading with material punya view. Dekat sini. So, dekat sini kamu akan nampak lah perubahan dia. Macam color copper. Tapi yang ini pun bukan final render lagi tau. Yang ni bukanlah final color dia lagi. So, saya pergi pula dekat base ni. Saya nak insert material. Saya katakanlah dia metal juga. Dan kali ini saya nak dia adalah steel lah. Apply. So, klik OK. So, dia dah ada color steel lah. Lebih kurang macam tu. Okay, untuk stick pula, stick 1 sampai stick 3 ni adalah kayu. So, saya pergi dekat wood. So, macam dalam ni ada macam-macam wood. Saya tekan ni, saya tekan shift. Saya tekan sampai sini. So, dia akan select lah yang ni semua. Untuk kayu, katalah saya nak kayu dia adalah alpine lah. Apply. Okay. So, bottom connections sampai connection ni adalah steel. Okay. So, lamp ni saya nak dia copper. Light bulb tak payah, tak nampak pun. Wire kita ambil rubber lah. Okay, kalau rubber ataupun part-part yang selain daripada metal, selain daripada stone, wood apa semua, kamu boleh cari kat sini lah, rubber, plastik. Boleh cari kat sini lah. So, sini dah rubber. Okay, nut. Saya nak metal lah kan. Saya try pakai nickel. Apply. Okay. So, ini adalah view bila you apply material kepada setiap komponen tu. Dia nampak macam dah cantik dah, tapi kita boleh cantikkan lagi. Yang ni bukanlah final dia. So, saya akan masuk dekat sini. Kamu cari Photo Studio Easy Tool. Dekat sini kamu boleh render lah. Ni case study sebelum ni lah. Okay. Bila kamu tekan ni, saya padam ni dulu.
Sir, tadi yang background tu sir tukar macam mana sir? Background Ha. nanti saya tunjuk. Okay sir, okay. Sekejap Okay. Okay, bila you masuk sorry. Start balik. Okay, bila you masuk Photo Studio ni, you akan nampak satu ikon render. Okay? Bukan ikon lah, toolbar render. Dalam ni ada ikon-ikon lain. So yang ni kita nak select scene. Select scene tu bermaksud kita nak letak background dekat belakang. Okay? So bila kita tekan ni, dia akan predefine lah. Yang maksud dia, kalau sebelum I select background tu, dia bentuk awan lah. Tak apalah. You boleh select lah background yang default punya picture yang Katia ada, atau you boleh custom. Bila custom, you on background ni, you boleh import, cari gambar yang you nak letak dekat belakang lah. Okay? You Google, you save as gambar tu, then you boleh select gambar tu, boleh letak kat belakang. Right. Okay. So yang ni I ambil gambar dekat Google lah. So I positionkan dia lebih kurang macam ni lah. Okay. Dia punya kekurangan lah ataupun disadvantage kita guna Katia ni, untuk render, dia punya background punya size tu kita tak boleh nak control. Sama ada dia bagi dua option je. Sama ada kita stretch image ataupun kita off stretch. Yang ni default punya size, yang ni yang stretch image. Bila kita nak control, kita tak boleh. Kita cuma boleh control kita punya size ni je. Bila kita nak dia ke bawah lagi pun tak boleh juga. Background dekat belakang lah, kita tak boleh nak control dia. Kita ada dua option je, stretch dengan tak stretch. Tu je lah. Okay, saya dah letak dah position elok-elok. Then you boleh pilih lah, you nak off lampu ke, you nak on satu lampu ke, then you boleh control. You klik dekat stick tu, you boleh main lah dia punya cahaya kan, untuk bagi nampak real. Ataupun you nak on dua-dua lampu ke, satu lampu kat sini, satu lampu kat sana ke. Okay, yang tu terpulang lah, ikut kreativiti masing-masing. You juga boleh dia punya brightness, you boleh control lah. Diffuse, specular, shadow, softness kan. Okay. Then bila you dah okay, you klik je okay. Alright. Then pergi next, rendering option. Rendering option ni dia bagi kita low, medium dengan high je. So kalau nak cantik you ambil high lah, tapi kalau komputer you tak kuat, mungkin you try lah, try low dulu, you try medium then high. Dia akan render, mungkin masuk low, medium, high ni dia punya realistic ataupun dia punya render punya ni lah, dia punya nak kata panggil apa, dia punya realistic lah, nak low ke, medium ke, high. So I dah pernah guna high, tak jadi masalah dekat I punya laptop, so I pilih high lah. Okay. Then you boleh set dia punya resolution pixel. So selalunya I pakai besar screen ni je lah. Then I click OK. Okay. Then you pergi next icon. You define rendered area. Maksud dia area mana yang you nak dia render. Dia bukan akan render semua tau. Dia tak render semua. Dia akan render bahagian yang you select saja. Katalah bahagian ni. Okay. I ambil bahagian ni. Okay. So, bila I dah select ni,
You jangan ubah apa-apa. Kalau you ubah, dia problem lah. Okay. Then you click render. So dia akan compute lah. Kalau komputer, kalau laptop tak kuat, dia hang lah ataupun dia slow. So dia akan render. Dia akan buat benda tu jadi realistik. Okay, sampai complete. Bila dah complete, you jangan ubah apa-apa tau. Kalau ubah apa-apa, dia macam undo lah. Dia tak render lah. Bila dah siap, dia render, you save image je. You boleh pilih lah format apa you nak, JPEG ke, JPEG high quality contoh. Saya letak save. So dia akan save bahagian yang dia render saja. So bila ni jadilah untuk presentation. Okay, ada soalan tak? Itu saja untuk render. Next week atau next 2 week kita pergi animation pula. Baik guys. Senang kan? Tak susah Boleh kan? lah. Kelas per record, so tak ada masalah. Benda senang je. Dia simple rendering. Okay? Sir, nanti uploadkan dalam GC. Upload. Bukan Saya akan upload dalam YouTube je biasa sir. Ya? Bukan upload dalam YouTube je biasa. Upload dalam YouTube lah. Saya bagi link lah. Alright. Subscribe lah. Okay, sir. Jangan lupa subscribe. Saya nak jadi kaya juga. So render, itulah untuk render. Okay. Untuk CAD 2 you akan guna software yang khas untuk render. Yang itu memang lagi realistik lah. Ada contoh lah sekejap I tunjuk contoh lah. I masuk competition. Sekejap Teacher, Yeah. the rendering in Final Katia project need to save as image Yeah. Is it save as image Okay. Thank you. Attach lah report lah ataupun appendix lah kan. I tak tahu format dia macam mana tapi save as image lah. Okay? Teacher say in methodology animation is used with video. Okay. So actually, what is the point to video the rendering? Like video what? Macam mana? The methodology want to video the rendering video. Tak perlu kot. Tunjuk final result lah. Sebab senang sangat. Oh, so just record the animation saja. I don't know. Teacher say what? I don't know. Dr. Sabri cakap macam mana? Rendering and animation video. Saya pun tak tahu video apa. In rendering part lah. Oh, I think ni dia nak tengok you punya video, animation video kot. Oh, so rendering. Bukan you punya render punya video. Oh, in methodology that part, one thing should we put? Dalam metodologi step by step tu saya rasa tunjuk lah kot. Oh, okay. Later you confirm balik dengan Dr. Sabri. Boleh tak?
Oh, boleh, boleh. Later confirm dengan dia sama ada dia nak video animation tak. Okay. Uh, Sebab last time we discuss, he said might be animation punya video tu tak perlu because we afraid that most of our student punya laptop tak boleh nak render video tu. Takut capability laptop tu tak okay. Nanti you confirm balik dengan Dr. Sabri, boleh ya? boleh. Okay. Maybe dia nak tengok rendering saja. Animation video dia maybe kita boleh skip. Just need to confirm dengan dia lah. Okay? Okay. Sebab next time dekat K8 2 you akan belajar benda yang sama, render and animation, but different software. The software is memang specialized untuk buat animation video dengan render. So I rasa macam boleh lah nak buat dalam Katia ni, tak ada masalah. Cumanya 2 kali belajar lah. Saya tunjuk contoh lah. You tengok ni. Ni render. Boleh nampak? Oh, I tak present lah. Boleh nampak? Nampak sir. Yang ni masa K8 2 nanti you all akan belajar render sampai tahap macam ni lah. Realistik lah. Sir, K8 2 dia pakai software apa sir? Kalau untuk animation dengan rendering, Keyshot. Keyshot lah. Dia realistik, dia memang specialized untuk buat animation dengan render. Oh, so dia boleh buat dua-dua lah. Sama macam Katia juga ke sir? Dia lain, you kena import 3D data you masuk dalam Keyshot, then you render. Okay. Tapi cantik lah kalau guna Keyshot, memang realistik lah. Tapi berat tak sir Keyshot? Dia punya software tak berat lagi Katia, tapi dia nak proses, dia nak render, dan dia nak render video tu, memang selalu hang lah. Even computer lab pun ada yang tak boleh nak capable nak proses. Oh, memang berat jugalah kalau nak render dia tu ah. Dia complicated. Kalau tengok depends pada you punya part tu, banyak part ke macam mana kan. Kalau terlalu banyak complicated, dia lagi berat lah. Dia nak proses. Tapi cantik juga yang Keyshot tu. Keyshot tu cantik. Betul. Tapi dia memang specialize untuk render dengan video lah. Untuk animation dengan render lah. Dia bukanlah CAD punya. So kita lukis 3D part dekat software lain macam Katia ke apa, then kita just import masuk dalam tu. Yup. Tu later lah, later. So ada soalan lain tak?
Soalan lain ada tak? Setakat ni tak ada sir. Tak ada ah. Baru 10.30, baru sejam. Sekejap ah. Saya tunjuk contoh-contoh produk. Okey. Ini adalah contoh produk yang saya bangunkan atau saya develop masa PKP 1 dulu. Saya boring-boring, saya tak tahu nak buat apa, saya nak buat benda ni lah saja. Guna 3D printer. So later hopefully lah you all boleh lukis sampai tahap macam ni lah. Boleh nampak? Buat satu-satu. Satu-satu lah. Tapi yang ni memang kalau nak buat production memang dah boleh dah lah. Sebab I dah consider dia punya manufacturing process. Kalau you tengok casing ni pun dah ada draft angle lah. So memang boleh lah. Memang boleh. Kalau nak masuk production dah boleh lah. So, tak kritikal sangat. Yang ni I guna stamping, besi stamping. Instead of plastik, I guna stamping punya tu. Boleh hang. Yang ni plastik. Yang lain semua existing komponen yang I ambil daripada GrabCAD lah. Contohnya macam Arduino ni dengan dia punya sensor, ambil ya. Lepas tu servo motor. Yang ni dia punya dia pakai cam anime, cam ni lah. Guna konsep cam, bila ni gerak dia akan push benda ni ke bawah dan hand sanitizer akan keluar. Yang ni dia punya sensor lah untuk activate servo motor. Ni contoh lah benda-benda yang supposed to be rasa tak ada masalah kalau kamu nak lukis. Harap boleh end of this class you all boleh lukis sampai tahap macam ni lah. Okay? Ada macam-macam lagi. So ini lagi satu produk lah, apa ni, competition ni kami menang macam-macam, menang setiap kali masuk competition. Produk ni memang sentiasa menang lah, gold medal. Apa ni, by the way benda ni tak hanya basic layout saja, dia tak detail sangat.
So benda ni untuk sanitize handrail untuk escalator lah. Benda ni benar banyak competition lah. Yang ni bukan saya seorang lukis, ada 2 orang. Satu saya guna Katia, dia guna UG, Unigraphic. So import masuk dalam ni, assemble. Jadi lah. Sir, yang kat dalam tu tadi sir buat macam mana sir? Yang mana ni? Tadi yang macam sir buka dia tu. Ni. Dah yang belah atas tu. Tadi yang bagi sir belah atas tu. Belah atas. Semua orthogonal tadi. Saya buka semua. Dalam tu kan dia macam keluar dia punya chip tu semua. Oh ni, chip ni. Ni. Yang mana sir? Tak nampak sir? Dalam tu. Yang ni. Yang ni ya. Yes sir, yang tu. Ini you boleh download ataupun you buat reverse engineering lah. You measure, you lukis lah. So dia once measure one by one, lepas tu just lukis lah. Lukis lah. Ni saja nak tunjuk lah, bagi semangat dekat kamu. Dia punya application dia dekat mana. Actually bila you power CAD, senang buat duit lah. Bukanlah terlalu senang, tapi boleh buat duit lah, ambil part time job. So Tapi cantik tu, cantik. Boleh jadikan semangat. Jadikan semangat lah. Okay, so kalau tak ada soalan, setakat hari ni setakat ni je lah. You boleh tengok nanti video render, boleh stop record. Nanti lama pula video.